Cheesecake, lima bintang, creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese, disco cheese, disco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, lima bintang, creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese, disco cheese, disco cheese. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada semua yang bersama saya pada petang ini. Ya. Jadi hari ini ya bersama saya Memazia akan bersembang, menyambung perbincangan ataupun sembang kita pada petang ini, iaitu menjadi ketua. Dan di hari ini kita nak sembang tentang 6 ciri pemimpin karismatik, ya. Untuk menjadi ketua yang baik, jadi kita perlulah mengetahui ciri-ciri ketua yang baik. Antaranya adalah ketua yang mempunyai karismatik. Okey, ketua yang mempunyai karismatik ini, dia mempunyai keyakinan yang tinggi, ya. Keyakinan tinggi dan kepastian yang ditunjukkan dalam setiap tindakan. Jadi, pemimpin karismatik ini, dia adalah sangat, dia tegas, dia mempunyai visionary, ya. Dia mudah fleksibel, ya, mudah mengadaptasikan dengan situasi. Jadi pemimpin ketua yang karismatik ini, dia sanggup berkorban untuk kumpulan yang dipimpin, ya, bersifat optimistik dan mempunyai visi dan misi yang jelas yang ingin dicapai. Dan dia adalah role model yang dihormati, ya, dan dikagumi oleh pengikutnya, oleh orang yang dipimpin. Jadi ketua yang karismatik ini ialah seorang ketua yang mempunyai visi dan misi yang jelas dan berani menghadapi risiko. Ya, dia berani menghadapi risiko. Dan pengaruh yang adil ditonjolkan dan menetapkan matlamat untuk dicapai pada masa akan datang. Ya. Jadi secara umumnya, ya, pemimpin karismatik ini adalah pemimpin yang mempunyai keyakinan yang tinggi, kepastian yang menonjol, ya, dia mempunyai visi dan misi yang jelas. Ya, dia sebagai role model yang dihormati dan dikagumi. Jadi dia sangat jelas dengan matlamat yang hendak dicapai. Jadi itu adalah secara umumnya antara sifat-sifat bagi pemimpin yang karismatik. Jadi kita boleh letakkan, ya, ciri kepada 6 ciri untuk pemimpin yang karismatik. Jadi kita bolehlah, ya, menilai sama ada diri kita ini mempunyai ciri-ciri karismatik, ya. Ciri yang pertama adalah ya, dia mempunyai dia boleh fleksibel, dia boleh beradaptasi dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, iaitu dia sangat fleksibel dan perilakunya menunjukkan flexibility dan ini menunjukkan
seorang yang cerdas, ya, dapat dan mengetahui bagaimana untuk menangani perubahan, dan apabila menangani perubahan, dia sangat tenang, ya, sebab dia mempunyai keyakinan yang tinggi. Itu adalah antara ciri-ciri pemimpin yang karismatik. Yang pertama iaitu beradaptasi, iaitu fleksibel, ya, terhadap keadaan dan situasi. Jadi untuk seseorang itu boleh beradaptasi dengan situasi ataupun keadaan sekeliling, ya, dia perlulah seorang yang bijak, ya, cerdas, ya, dan menunjukkan sifat yang matang, yang tenang menghadapi segala perubahan, ya, sebab apabila berlaku perubahan seperti mana yang kita sembangkan semalam, ya, orang yang dipimpin ataupun pengikut-pengikutnya akan rasa tidak selamat, ya, tidak selamat. Jadi sebab apabila berlaku perubahan, keadaan akan keluar daripada zon selesa. Jadi apabila keluar daripada zon selesa, biasanya semua orang akan merasa tidak selamat, ya, tidak selamat, tidak ada ketentuan, ya, rasa takut, tidak tenang, ya, dan akan menimbulkan stres yang tinggi. Jadi dengan adanya pemimpin yang boleh adaptasi dengan keadaan, dia akan cuba dia dapat menenangkan pengikut-pengikutnya kerana dia mempunyai keyakinan tinggi, ya, kepintaran, ya, kesabaran. Jadi ini akan membantu pengikutnya merasa selamat dan akan cepat masuk ke zon selesa. Ya, bila dalam keadaan zon selesa, maka kumpulan tersebut akan rasa lebih harmoni. Jadi, tapi walau bagaimanapun, ya, sesuatu perubahan itu haruslah berlaku dari masa ke semasa. Jadi dengan adaptasi yang tinggi, maka segala perubahan itu dapat ditangani dengan tenang dan yakin. Okey, jadi itu adalah ciri yang pertama, ya. Dan mereka pemimpin yang mempunyai karismatik ini juga adalah biasanya selaras dengan situasi, dan mereka cepat mengubah perilaku untuk menangani konflik, ya. Jadi sekiranya perubahan berlaku, ya, ketua ini akan cepat anticipate dan akan cuba menangani konflik dengan tenang dan bijaksana. Jadi itu, ya, ciri yang pertama ialah adaptasi. Yang kedua adalah, ya, pemimpin yang berkarismatik ini mempunyai ciri percaya kepada diri sendiri, percaya kepada diri, ya. Jadi dia akan menunjukkan keyakinan, dan ini akan menimbulkan keyakinan pengikut-pengikutnya terhadap ketua mereka, dan mereka rasa tidak takut, ya, dan sentiasa berani untuk membuat keputusan. Ya, sentiasa berani membuat keputusan sebab dia mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Jadi biasanya dia tidak goyang dengan tekanan ataupun desakan daripada pengikut. Jadi kalau sesuatu keputusan itu telah diambil, dia akan tegas dan
kerana ada keyakinan diri yang tinggi. Jadi dia akan menjadi seorang yang membantu pengikut-pengikutnya supaya memberi kepercayaan kepada segala keputusan ataupun tindakan yang diambil. Okey, jadi istilah mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Ya. Jadi yang ini biasanya melalui pengalaman. Ya, kalau pengalaman kita biasa menyelesaikan masalah, maka kita akan jadi lebih yakin lagi. Lagi banyak pengalaman kita, lagi yakin ya terhadap keputusan ataupun tindakan yang kita ambil. Jadi dan yang ketiga adalah pemimpin karismatik ini ya mempunyai vision yang baik ya, mempunyai visionary ataupun mempunyai visi dan misi yang jelas. Ya, itu yang ketiga, mempunyai visi dan misi yang jelas. Jadi pemimpin yang karismatik ini akan menerangkan visi dan misi yang hendak dijual dan dia berjaya supaya pengikutnya membeli visi dan misinya. Dan apabila jelas, maka senanglah pengikutnya untuk melakukan tindakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Jadi biasanya pemimpin yang mempunyai visi ini adalah seorang yang kreatif ya, seorang yang kreatif dan inovatif dan dapat memperbaiki keadaan dengan mudah. Ya, memiliki visi yang jelas dan dapat disampaikan kepada orang bawahan, orang yang dipimpin dengan komunikasi yang baik. Jadi ciri pemimpin yang mempunyai karisma adalah dia mempunyai komunikasi yang baik dan dia mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai dan dapat membawa orang yang dipimpin itu menuju kepada mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Jadi yang keempat adalah memiliki tekad. Ya, orang karisma ini memiliki tekad. Jadi tekadnya dia sangat tekad ya, apabila untuk mencapai visi dan misinya dia akan buat sampai jaya. Ya, jadi dia mempunyai dorongan yang kuat untuk mencapai visi dan misi. Jadi di sini akan membantu memberi semangat kepada pengikut-pengikutnya untuk mencapai visi dan misi dan seterusnya mencapai target yang telah ditetapkan, ya, sasaran yang ditetapkan bersama. Jadi seterusnya yang kelima adalah dia adalah seorang yang pandai bijak dalam komunikasi, ya, komunikasi yang hebat, ya, dapat mempengaruhi orang yang dipimpin. Jadi untuk menjadi pemimpin yang berkarismatik perlulah ya belajar bagaimana untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi yang hebat, dengan komunikasi ini dapat mempengaruhi dan memberi semangat kepada orang yang dipimpin. Okey, jadi komunikasi hebat ini termasuklah gerak badan, ya, gerak badan, mimik muka, intonasi suara.
Jadi kontak mata, pergerakan tangan, ya, dapat membantu menghubungkan kata-kata mereka mempengaruhi orang yang dipimpin. Jadi kalau lebih banyak bahasa yang dimiliki, maka lebih baiklah seseorang itu memimpin orang yang dipimpin menjadi ketua, ya, menjadi ketua. Dan akhir sekali ialah pemimpin yang karismatik ini adalah seorang yang kreatif, ya. Tadi dah sebut dia adalah seorang yang kreatif, di mana dia tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana, dengan kreatif, dengan mengikut situasi dan keadaan, mengikut masalah ataupun isu yang dihadapi. Jadi biasanya dia akan dapat menyelesaikan isu tersebut dengan cara yang boleh diterima ramai. Ya, boleh diterima ramai dan dapat menimbulkan keyakinan kepada ketua. Okey, jadi di sini untuk menjadi orang yang kreatif biasanya, ya, dia adalah mempunyai pemikiran luar daripada kotak dan mencari cara baru untuk melakukan sesuatu. Jadi itu kreatif. Dan inovatif adalah, ya, cara yang baru dan juga pemikiran luar kotak itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi kreatif dan inovatif, ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang penyelesaian itu, ya, dibuat secara kreatif dengan mengubah suai cara yang lama. Ya, cara yang sedia ada dibuat penambahbaikan, itu juga dikira sebagai kreatif. Dan apabila tindakan yang kreatif itu dilaksanakan dengan jayanya, itu adalah inovatif, ya. Dan dia biasanya mereka, ya, akan menentang status quo dan mengambil risiko untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Jadi dia sanggup mengambil risiko untuk supaya visi itu dapat dicapai dan mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah pemimpin yang karismatik dan dia dapat membangkitkan semangat orang yang dipimpin. Jadi itu adalah antara ciri-ciri karismatik. Jadi walaupun kita tidak mempunyai semua 6 ciri itu, ya, secara total ataupun 100% kita tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi, iaitu yang boleh beradaptasi, yang percaya diri, mempunyai visi dan misi yang jelas, ya, memiliki tekad, ya, sangat tekad untuk melakukan sesuatu, mempunyai komunikasi yang baik dan kreatif, ya. Kalau tidak 100% pun mempunyai ciri-ciri ini, tapi apabila kita tahu bagaimana untuk menjadi seorang ketua yang mempunyai karismatik, maka ciri-ciri ini haruslah kita cuba amalkan, ya, amalkan supaya dia sebati dengan jiwa ataupun tingkah laku kita. Okey, siapa bersama-sama dengan saya pada hari ini? Mungkin hari ini hujan sedikit. Okey, jadi beberapa yang lepas kita telah bincangkan ketua yang humanistik, ya, humanistik. Jadi hari ini humanistik ini mengambil kira keperluan dan pengikutnya, tapi karismatik ini dia lebih kepada dapat menjadi model kepada
orang yang dipimpin, ya, berkarismatik, yang mempunyai keyakinan yang tinggi, mempunyai adaptasi yang tinggi, mempunyai komunikasi yang tinggi, mempunyai visionary yang tinggi, ya, dan sangat kreatif. Ya, jadi kalau gabungan semua ciri-ciri, ya, kita ciri-ciri karismatik, ciri-ciri humanistik, kalau kita ada semua ciri-ciri itu, maka kita akan disanjung dan disayangi oleh orang yang kita pimpin, ya, disayangi oleh semua. Jadi kalau kita sebagai pengikut, ya, akan datang kita akan menjadi ketua. Jadi tak semestinya tunggu menjadi ketua barulah kita nak mengetahui ciri-ciri menjadi ketua yang baik. Sebab kita setiap hari pun kita akan menjadi ketua. Ketua kepada kumpulan kecil ataupun kumpulan besar. Kalau kita berada dalam kumpulan besar, mungkin kita sebagai pengikut dalam kumpulan besar. Tapi dalam kumpulan besar itu, ada kumpulan-kumpulan kecil atau unit-unit kecil. Jadi di samping kita jadi sebagai ketua pengikut bagi bos kita, kita juga mungkin jadi ketua pada unit kita. Jadi kita sentiasa, ya, berpeluang menjadi ketua. Jadi kalau perlulah kita, ya, dari awal kita dapat mengetahui apakah ciri-ciri ketua yang baik supaya kita dapat memimpin organisasi ataupun kumpulan kita dengan baik. Jadi sebagai pengikut, ya, kita juga perlu tahu untuk ciri-ciri menjadi ketua yang baik. Ya, iaitu salah satunya adalah mempunyai ciri-ciri karismatik. Ya. Jadi sudah banyak yang kita bincangkan, ketua yang autokratik, ya, berbeza dengan ketua yang humanistik. Ya, autokratik dia bertentangan dengan humanistik. Jadi sebaiknya kita tahu semua supaya kita dapat menggunakannya dalam situasi yang berbeza. Jadi kita boleh adaptasikan kepimpinan kita mengikut keadaan, mengikut masalah, mengikut urgensi sesuatu tindakan yang perlu diambil, ya, mengikut orang yang kita pimpin, suasana orang yang kita pimpin, kemahiran orang yang kita pimpin, ya, sama ada dia sudah mempunyai banyak pengalaman ataupun novice. Jadi dalam satu kumpulan itu banyak variasi pengalaman, ya, daripada novice kepada yang sangat berpengalaman. Jadi kita kalau sebagai ketua seharusnya kita boleh adaptasikan mengikut pengikut-pengikut kita. Ya, pengikut yang berpengalaman, bagaimana cara kita nak menghadapi mereka. Yang novice ataupun yang baru, bagaimana kita hendak tangani, ya, pengikut-pengikut kita ataupun orang yang kita pimpin itu seorang yang novice. Jadi ini membantu sekiranya kita mengetahui salah satunya adalah kepimpinan cara karismatik. Ya, sebelum ini dalam episod yang lepas kita telah sembang tentang kepimpinan humanistik. Jadi kalau gabungan semua itu mungkin akan membuatkan kita boleh adaptasikan dengan pelbagai situasi, pelbagai organisasi, pelbagai pengikut, pelbagai unit, pelbagai kumpulan, saiz kumpulan, ya, pelbagai variasi kumpulan. Jadi ini akan membuatkan semua orang akan gembira untuk bekerja dengan kita, seronok, ya, rasa tenang, rasa selamat untuk berada dalam kumpulan kita. Jadi ini akan membantu untuk mencapai sasaran yang
kita tetapkan, sasaran yang kita hendak capai, ya. Kadang-kadang melebihi daripada sasaran. Jadi sekiranya kita boleh membawa pengikut kita mempunyai motivasi yang tinggi, ya, rasa selamat, rasa seronok dan sebagainya, mungkin akan mencapai pencapaian dicapai akan melebihi sasaran. Okey, hari ini ataupun saya tak share. Share. Okey. Jadi kalau ada kita nak sembang bersama, ya, bolehlah typekan supaya kita boleh berbincang, bersembang bersama. Ya, jadi dua hala. Okey. Jadi sebagai ketua, ya, haruslah kita sebagai ketua kita haruslah memikirkan kebajikan orang bawah kita. Ya. Kita tak seharusnya menggunakan kedudukan kita menjadi ketua untuk kepentingan peribadi, ya. Kepentingan peribadi ini akan menyebabkan orang bawahan kita akan rasa tertekan dan stres. Apatah lagi di musim PKP ini. Okay. Ya, di musim PKP ini seharusnya kita sebagai ketua hendaklah mengurangkan stres orang bawahan kita. Ya, kita kena ambil kira keadaan sekeliling. Ya, kita tak seharusnya menggunakan speed yang sama sebelum PKP. Ya, speed yang sama kita tidak fleksibel, kita tidak adaptasikan dengan keadaan. Ini akan menyebabkan orang-orang dalam kumpulan kita akan jadi stres dan akan demotivate. Jadi perlulah ketua yang bijaksana menggunakan kebijaksanaannya untuk mengadaptasikan kepimpinan semasa situasi, contohnya situasi yang luar biasa seperti COVID ini. Jadi perlu mengambil kira, kita tidak bolehlah mengharapkan orang bawahan kita untuk mencapai sasaran yang kita tetapkan dari awal. Sebab kita menghadapi krisis. Bila menghadapi krisis, ketua yang bijak akan mengadaptasikan tanggungjawab dan tugasan ataupun sasaran itu akan diadaptasikan dengan keadaan, terutamanya krisis dalam masa pandemik ini. Jadi, kita sebagai ketua seharusnya mengurangkan stres, ya, orang-orang yang kita pimpin, supaya orang yang kita pimpin itu, ya, tidak
mencapai stres yang maksima yang menyebabkan seseorang itu boleh rasa putus asa, rasa tak bermaya, rasa tidak bermotivasi, rasa malas untuk pergi kerja sebab terdapatnya tekanan-tekanan yang tidak mengambil kira keadaan kritikal sekarang ini. Dan orang yang dipimpin seharusnya mempunyai ketahanan diri semasa pandemik ini, semasa menghadapi krisis, perlulah bertolak ansur di antara ketua dengan orang yang dipimpin. Tolak ansur ini adalah penting supaya menjaga keharmonian dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Kita takuti nanti kita terlampau kejarkan sasaran, tidak mengambil kira kebajikan orang bawahan kita, tak mengambil kira krisis yang dihadapi, tak mengambil kira pandemik yang dihadapi, tak mengambil kira PKP yang lama telah berkurung, semua melakukan kerja dari rumah. Jadi bila kerja dari rumah ini, dia akan menambahkan tekanan, sebab bila kerja dari rumah, jadi semua ahli keluarga berada di rumah, berbeza dengan kalau kerja di pejabat. Kalau kerja di pejabat, kaki tangan itu memberi sepenuh tumpuan kepada kerja. Tetapi bila kerja dari rumah, kaki tangan kita itu tidak mungkin dapat memberi tumpuan 100% kepada kerja yang sepatutnya dilakukan. Jadi di sinilah perlunya ada tolak ansur daripada ketua yang mengambil kira krisis, mengambil kira perubahan yang berlaku, mengambil kira tekanan yang dihadapi oleh kaki tangan, mengambil kira stres yang dihadapi di rumah, dengan anak-anak, dengan untuk menyediakan segala keperluan keluarga dan sebagainya. Jadi perlulah ketua mengambil kira semua aspek-aspek dan kebajikan orang bawahan supaya orang seronok bekerja dengan kita. Orang seronok dah nak bekerja lama dengan kita. Dia tidak akan cari kerja di tempat lain. Dia tidak akan mencari kerja di tempat lain, mencari peluang lain sekiranya dia berasa seronok bekerja dengan kita, sebagai ketua yang dapat adaptasi, dapat menyelesaikan masalah dengan bijaksana, yang kreatif, mempunyai komunikasi yang baik. Komunikasi itu perlulah berlaku dengan baik, terutamanya semasa pandemik ini. Semasa pandemik ini, kerana sekarang ini kita telah di lockdown, kita telah dikurung di dalam rumah, dan ini akan menyebabkan ada setengah-setengah orang, dia suka berada di luar rumah. Apabila dikurung, dia akan menjadi stres. Dan stres ini akan membawa kepada menjejaskan kesihatan mental. Apabila kesihatan mental terjejas, maka keputusan ataupun tindakan yang dibuat, keputusan yang diambil dan tindakan yang dibuat, tidak akan selari dengan objektif ataupun sasaran kumpulan tersebut. Okey, jadi kalau ada situasi yang boleh kita nak bincangkan, ada situasi bolehlah typekan dan bolehlah kita bincang bersama, ataupun kalau ada pendapat daripada viewers, bolehlah kemukakan. Jadi kalau saya baca selepas ini, mungkin di episod akan datang kita akan bincangkan apa yang tuan-tuan apa viewers
ingin kita sembangkan bersama di masa akan datang ataupun di episod akan datang. Okey, jadi Disco cheese. Disco cheese. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. okey, kalau ada nak disembangkan bolehlah tulis respon. Ya, boleh respon. Disco cheese. Ada tak? Nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang. Creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese. Disco cheese. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang. Creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese. Disco cheese. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang. Creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese. Disco cheese. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang. Creamy tebu enak dan tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese. Disco cheese. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese. Nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake, 5 bintang. Creamy tebu. Okey, jadi kalau tak ada dari viewers, okey, kita wrap up, iaitu tadi kita telah bincangkan 6 ciri pemimpin karismatik, ya. Ciri karismatik. Jadi untuk menjadi ketua yang berkarismatik, perlulah tahu apakah ciri-ciri karismatik yang perlu ada, iaitu salah satunya adalah yang pertama adalah adaptasi, ya, boleh adaptasi dengan sebarang keadaan, ya, dengan baik, ya, dapat menyelesaikan masalah ataupun konflik dengan cepat, ya, dapat melakukan perubahan dengan baik, ya, kerana ketua karismatik yang mempunyai adaptasi. Dan yang kedua adalah ciri percaya diri yang tinggi, ya. Orang karismatik dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang ketiga adalah mempunyai matlamat yang jelas, ya, matlamat yang jelas, dan ini akan membawa pada pencapaian sasaran yang tinggi, yang baik, ya, sebab dia dapat menyampaikan menyampaikan sasarannya kepada
orang yang dipimpin dengan baik. Jadi dan seterusnya keempat adalah memiliki tekad dan dia macam kalau buat sampai jaya. Dia tidak mudah putus asa. Jadi orang yang begini dia akan buat sebaik mungkin sehingga apabila telah ditetapkan sasaran maka dia akan cuba capaikan sehingga jaya. Itu adalah mempunyai tekad. Dan yang kelima adalah komunikasi yang baik. Ia dapat menyampaikan atau menerangkan visi yang hendak dicapai. Visi yang hendak dicapai, sasaran yang hendak dicapai. Jadi dia dapat sampaikan dengan baik dan semua pengikutnya dapat memahami. Dan yang akhir adalah kreatif. Jadi ciri-ciri ketua yang baik adalah kreatif dan inovatif. Jadi dia akan menyelesaikan segala masalah dengan baik, dengan cepat. Ia dapat memikirkan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu adalah 6 ciri karismatik yang perlu ada untuk menjadi antara ciri yang perlu ada untuk menjadi pemimpin yang baik, ketua yang baik. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini perkongsian Memaziah bersama dengan Sembang Memaziah hari ini menjadi ketua, iaitu bincangkan 6 ciri ketua karismatik. Jadi sebelum ini kita sudah bincang ciri ketua yang berperi kemanusiaan, iaitu humanistic, leadership. Okey, Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Bye. Okay, bye.